hari Ahad yang lepas kita dah bincang tentang haba benda tertentu, dan hari ini kita akan cuba tengok latihan. Okay, latihan dia. Alright, so I show you the notes. Okay. Yeah, give me some time because I'm not familiar with this. Okay, so apa beza antara haba pendam tentu dengan muatan haba tentu? Okay, so kalau haba pendam tentu tujuan dia untuk memutuskan ikatan, okay, memutuskan ikatan antara molekul-molekul ataupun zarah-zarah. Kalau untuk muatan haba tentu, tujuan dia untuk tambahkan tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik. Okay, so saya buat nota kat sini ya. Okay, biasanya kalau untuk muatan haba tentu, okay, tujuan dia untuk meningkatkan suhu. Okay, meningkatkan suhu. Dan kalau kita sebut pasal meningkatkan suhu, mesti berkaitan dengan tenaga kinetik. Okay. Kalau anda bayangkan, okay, bayangkan punggung anda, okay, kena api. Okay. Bila terkena api, so maksudnya anda terima tenaga haba kan. So apa yang anda buat? Anda akan cuba lari dengan cepat kan? Okay, lari dengan sangat cepat. Okay, sebab anda ada tenaga kinetik yang lebih banyak. Okay, anda akan menyerap tenaga haba, dan tenaga haba ini sebenarnya akan tukar menjadi tenaga kinetik. Okay, that's why dia akan menyebabkan pelanggaran dia lebih banyak. Kalau untuk haba benda tertentu, okay, kita akan sebut keyword dia adalah, okay, berubah keadaan fizikal. Okay, dan kita akan sebut tentang ikatan. Okay, ikatan atau daya tarikan antara zarah-zarah. Okay, zarah-zarah. So, keyword kalau suhu mesti berkaitan dengan tenaga kinetik. Kalau haba benda tertentu, bila dia ubah keadaan fizikal, kita akan kata haba diperlukan untuk memutuskan ikatan atau daya tarikan, okay, antara zarah-zarah. Okay, dan seterusnya, kita dah tengok contoh-contoh macam mana kita nak guna formula Q sama ml. Okay, di mana Q adalah kuantiti haba, M adalah jisim, dan L adalah haba benda tertentu pelakuran atau haba benda tertentu penguapan. Okay, alright. Dan kita dah tengok contoh-contoh, contohnya ais pergi air. Okay, berapakah haba diperlukan untuk mengubah keadaan jirim dia. Alright. Dan selalunya soalan akan tanya dalam bentuk graf. Okay, kita kena pasti bahawa kalau daripada contohnya sini saya tulis A dengan B. Okay, daripada sini bila kenaikan suhu dia adalah muatan haba tentu. Okay, bila kenaikan suhu dia adalah muatan haba tentu untuk naikkan suhu. Tapi kalau suhu dia kekal, okay, suhu dia sama, dan apa yang berlaku adalah perubahan zirim. Contohnya dekat sini, daripada pepejah kepada cecair. Okay, daripada pepejah kepada cecair. So, bila dah sampai minit ke-10, dia akan habis. Okay, daripada pepejah, habis tukar menjadi cecair. Selepas itu, cecair akan naikkan suhu lagi. Okay, so bila naikkan suhu, muatan haba tentu. Selepas muatan haba tentu, dekat sini, dia akan mula menguap. Okay, menguap menjadi gas. So daripada proses sini ke sini, dia akan menjadi gas. So semasa minit ke-12 hingga 22, tak ada perubahan suhu. Okay, so anda kena ingat, bila tak ada perubahan suhu, haba benda tentu. Bila ada perubahan suhu, muatan haba tentu. Okay, alright. Dan kalau kita cuba tengok terbalik, okay, kalau contoh macam ini, kalau graf dia adalah menurun, maksudnya haba dibebaskan. Okay, haba dibebaskan. Tadi kalau graf dia naik, maksudnya haba diserap. Okay, haba diserap.
maksudnya itu adalah graf pemanasan. Kalau graf dia turun, maksudnya itu adalah graf penyejukan, cooling. Sebab haba akan dibebaskan. Bila haba dibebaskan, suhu akan turun. So V sampai W, apa yang berlaku adalah suhu turun. So muatan haba tentu. Kalau W sampai X, suhu dia kekal. Daripada cecair, contohnya cecair menjadi berpecah ataupun gas jadi cecair. Okay. So dekat sini haba pendam tentu. Selepas itu X ke Y suhu turun lagi. Muatan haba tentu. Dan Y ke Z suhu tak berubah. Haba pendam tentu. Okay. So jawapan untuk ini adalah WX dan YZ. Okay. Alright. Dan kita tengok aplikasi. Okay. Aplikasi untuk haba pendam tentu. Okay. Selalunya kita akan tambah ais. Okay. Tambahkan ais. Ais ini kita masuk ke dalam air panas ke air suam. Supaya apa yang berlaku adalah ais dia memerlukan tenaga haba. Okay. Untuk lebur. Dan kalau kita cuba tengok nilai untuk haba pendam tentu ais. Okay. Kalau kita cuba tengok haba pendam tentu ais adalah berapa nilai dia. Okay. Contohnya sini ya. Haba pendam tentu pelakuran air 3.36 dalam 10 kuasa 5. Okay, which is very big. Nilai dia sangat besar. Kan? Berbanding dengan muatan haba tentu hanya 4,200 kan. So, sebenarnya kalau kita nak leburkan ais, maksudnya ais dia boleh menyerap banyak haba sebelum dia berlebur. Okay, ais boleh menyerap banyak haba sebelum dia berlebur. Oleh itu, ais ini dia boleh tahan. Okay, tahan lama untuk pastikan minuman kita akan menjadi sejuk. Okay. So, itu adalah aplikasi pertama. Okay. When ice melts, a large amount of heat is absorbed and this lowers the temperature of the drink. Okay. Aplikasi pertama. Okay, aplikasi kedua adalah biasanya kalau kita nak pastikan ikan daging segar. Okay, segar. Apa yang kita buat adalah kita letak dengan ais. So bila kita letak ais dia dapat menyerap banyak kuantiti haba daripada ikan. Okay. Oleh itu kita dapat pastikan ikan ataupun daging selalu dalam keadaan yang segar pada masa yang panjang. Okay, dengan menurunkan suhu dia. Okay. Apa yang berlaku adalah haba akan dipindahkan daripada ikan atau daging kepada ais. Okay. So ais ini dia perlukan banyak tenaga haba untuk melebur. Okay. So ini adalah satu aplikasi di pasar. Okay. Satu lagi adalah kalau hari ini anda rasa lapar nak boleh try kukuskan nasi ataupun ikan. Okay. So kalau kita tengok air kan, air dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi kan. Selain itu, dia mempunyai haba pendam tentu penguapan yang sangat tinggi juga. Kalau kita tengok dia nilai, dia adalah darab 10 kuasa 6. Okay. Almost like million. Okay, million joule. So, maksudnya kalau air dah menjadi wap air. Bila air menjadi wap air, so wap air ini dia mempunyai tenaga haba yang banyak. So bila dia mempunyai tenaga haba yang banyak, so dia cukup untuk mengukus ikan. Dia mengukus ikan sebab tenaga haba dia sangat tinggi. Oleh itu, kalau kita cuba buka penutup periuk ke atau pot ke, so kita kena berhati-hati sebab bila air dah mendidih, so wap air ataupun steam itu dia mempunyai tenaga haba yang sangat besar. Okay. Bila dia dibebaskan, kalau kita bandingkan air panas dengan wap air panas. Wap air panas ni dia mempunyai tenaga haba yang lagi banyak. So dia akan mungkin menyebabkan tangan kita tercedera. Okay. Tercedera sebab panas sangat. Panas dia akan menyebabkan serious burn.
Okay, series burn. So ini adalah contoh-contoh aplikasi haba pendam tentu. Okay, alright. So kita tengokkan contoh soalan sebelum kita buat latihan. Okay, so bandingkan takat lebur bahan X dan T. So ini adalah graf pemanasan. So kalau kita tengok S dia melebur pada suhu sini. Okay, sebab kita tengok yang melintang kan, yang horizontal. Kalau T, dia punya suhu melebur adalah dekat sini. So siapa yang lebih tinggi takat lebur dia? Jawapan adalah S. Okay. Kalau untuk takat tidih, kita tengok juga bila cecair akan menjadi gas. So untuk biru ini, daripada sini suhu dia lebih tinggi daripada T. Okay, jawapan pun sama juga. Bandingkan haba pendam tentu pelakuran bahan S dan T. Okay, siapa perlukan lebih banyak tenaga haba? Okay, so jawapan adalah S. Okay, sebab kita tengok kalau dari segi pemanasan, okay, bahan S dia memerlukan lebih banyak masa. Okay, dia perlukan lebih banyak masa. Dan dia sebenarnya dia juga daripada keseluruhan dia punya pemanasan, graf pemanasan dia sangat tinggi. Bandingkan, tadi adalah pelakuran kan, okay, pelakuran. Bandingkan haba pendam tentu pelakuran bahan S nanti. So kalau untuk S, pelakuran dia, kita tengok daripada pepejar kepada cecair. So siapa yang perlukan masa yang lebih panjang? Okay, so jawapan adalah S. Okay, sebab S memerlukan masa yang lebih panjang. Kalau untuk haba pendam tentu penguapan, okay, dia adalah T lebih tinggi. Sebab T dia memerlukan masa yang lebih panjang berbandingkan S. Okay, so kita tengok kepada masa. Okay, berapa masa yang dia perlukan. Okay, mengapa tiada perubahan suhu pada minit ke-2 ke ke-8? Sebab ingat, haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan. Okay, ikatan atau tarikan. Okay, biasa kita akan sebut breakdown the bond, okay, or force of attraction. Okay, seperti yang saya bagi contoh pada slide pertama kan. Kalau ada couple pegang tangan, bila ada batu api, apa yang berlaku adalah mereka akan bebas putuskan ikatan. Okay. Katakan keadaan fizikal bahan pada minit ke-10 hingga minit ke-16. Okay, sepatutnya 15 lah. Okay. 10 ke 15. So yang ini dia adalah daripada cecair kepada gas. Okay, cecair kepada gas. So pada masa proses ini dia adalah campuran cecair dengan gas. Okay, minit ke-10 dia mula menjadi cecair. Okay, dia akan menuju ke keadaan gas. Okay, hitungkan haba pendam tentu pelakuran bahan P. Dan kita tengok soalan ini dia menggunakan tenaga elektrik. Bila kita nampak pemanas rendam, okay, pemanas rendam 1000 watt. Okay, 1000 watt, maksudnya kita kena guna formula PT. Okay, tenaga haba daripada PT. Daripada topik lepas kita tahu PT sama dengan MC theta. Dan untuk topik ini kita gunakan PT sama dengan ML. Okay, PT sama dengan ML. So P adalah 1000, T adalah 5 minit. Okay, sorry. Pelakuran kita tengok kepada sini. Okay, 6 minit. 1000 darab 6, minit tukar kepada saat. 6 darab 60 sama dengan ML kan. M adalah 0.1 kg dan kita carikan berapa L. Okay, ini adalah jawapan dia. 1000 darab 6 darab 60 sama dengan 0.1 L. So carikan L sama dengan berapa. Okay. Kalau untuk hitungkan penguapan, kita tengok kepada bila dia akan menjadi gas. Cecair dia kepada gas. Okay. So PT sama dengan ML juga. Sekarang masa adalah 5 minit. Tukar kepada saat, kita dapat carikan L. Okay. So yang lain anda boleh tengok
soalan-soalan tahun lepas, anda boleh tengok lagi. Dan sekarang kita pergi kepada latihan. Ini latihan tutorial 4.3. Okey, 4.3. You share. Okey, soalan latihan 4.3. So, bila anda buka dekat Google Classroom, soalan-soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita dah bincang dalam kelas yang minggu lepas. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita tengok kepada soalan, okay, soalan 1. Okay, so sorry. Kalau kita tak pakai Zoom agak susah sikit sebab tak biasa dengan Google Meet. Okay, right. Alright. Soalan 1, berapakah jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan 0.1 kg ais menjadi air pada takat leburnya? Okay, so formula senang saja. Q sama dengan ml. Kita kena check selalu dia ubah suhu tak? Okay, dan dia ubah keadaan fizikal tak? Kalau dia ubah suhu, kita guna formula Q sama dengan mc theta. Kalau dia ubah keadaan fizikal, kita guna Q sama dengan ml. Okay, so ingat formula. So Q sama dengan ml. M adalah 0.1 darab 3.34 darab 10 kuasa 5. Okay, jawapan dapat 3.34 darab 10 kuasa 4. So, okay, ini adalah jawapan pertama. Okay, very easy ya. Soalan kedua. Okay, soalan kedua. Berapa banyak haba yang terbebas apabila 0.5 kg steam terkondensasi menjadi air pada 100 darjah Celsius? So, apa yang berlaku adalah dia berlaku perubahan keadaan zirin. Okay, dia tak ubah suhu, dia hanya ubah keadaan zirin. So, kita gunakan formula Q sama dengan ml, di mana M adalah 0.5 dan L adalah 2.26 darab 10 kuasa 6. Okay, kalau anda nak tulis negatif tak ada masalah. Sebab kita tahu kalau haba dibebaskan maksudnya haba akan hilangkan. Okay, tetapi dekat sini sebenarnya kalau anda tak tulis negatif pun tak apa. Okay, biasanya kalau kita hanya nak tengok berapa banyak haba kan, so kita tak akan tulis negatif lah. Okay, so jawapan adalah 1.13 darab 10 kuasa 6. So, kan? Okay, so 1, 2 senang ah. Soalan 3, cecair X yang mendidih kehilangan jisimnya sebanyak 4 kg apabila dipanaskan dengan sebuah pemanas rendam 240 watt 10 kilowatt. Okay, kilowatt selama 5 minit. Okay. Tentukan haba pendam penguapan cecair itu. So, apa yang kita nak cari adalah L. Kita nak cari L. Dan kita nampak sini
kita menggunakan tenaga elektrik. So, anda kena guna formula PT. Okay, PT. So, PT sama dengan ml. Okay, P adalah power. So, power sama dengan 10 kilowatt. It means darab 10 kuasa 3. Okay, 10 kuasa 3. Masa dia berapa? 5 minit. 5 minit tukar kepada saat. Okay, tukar kepada saat sama dengan M jisim adalah 4. Okay, 4 darab L. Okay, berapakah L? Kita nak cari L kan? Okay. So, jawapan adalah 3.0 darab 10 kuasa 7 kan? Sama dengan 4L. So, L sama dengan L sama dengan 3.0 darab 10 kuasa 7 bagi 4. Dia dapat jawapan 7.5 darab 10 kuasa 6 Joule per kg. Okay. Joule per kg. Okay. Anda kena ingat formula adalah Q sama dengan ml kan. Okay. Kalau unit Q adalah Q sama dengan ml. So, L sama dengan Q per M. Di mana Q unit dia adalah Joule. Okay, Joule kan. Dan M unit dia adalah kg. So, unit mesti adalah Joule per kg. Dekat function Google Meet dia tak ada, saya rasa dia tak ada function macam raise hand. So kalau you ada soalan terus buka speaker supaya saya boleh tahu. Kalau tak, saya tak dapat baca message sebab saya fokus kepada Microsoft Word ini. Okay, kalau you nampak pelik-pelik, saya tak share screen ke, saya buat apa-apa yang salah ke, bagi tahu saya. Alright. Alright, soalan 4. 400 gram air dalam bikar berada pada suhu 100 darjah Celsius. Berapakah haba yang diperlukan untuk menukarkan keseluruhan air ini kepada steam? So that means suhu dia sama. Kita nak berapa haba untuk tukar air kepada steam? Okay. So jawapan kita perlukan formula Q sama dengan ml. Okay. Q sama dengan ml kan. Okay. Mana Q kita nak cari. Okay, kita nak carikan Q. M adalah 400 gram tukar kepada kg. Dan L adalah 2.3 darab 10 kuasa 6. Okay, so jawapan adalah jawapan adalah 9.2 darab 10 kuasa 5 Joule sorry.
Ada orang tak? So, saya kira kuasa dia 5, soalan 3. Okay, mana yang saya salah? Ya, betul. Okay, sorry. Ini adalah kuasa 6, ini adalah kuasa 5. Betul? Okay, saya buat silap tadi. 0, 0, 0. Yes. Okay, thank you. Thank you, Sumaya. Okay. So, soalan 5. Jika haba pendam tentu pelakuan air ialah 3.3 dalam 10 kuasa 5 joule per kg, hitungkan jumlah tenaga haba yang dibebaskan semasa 300 gram air pada suhu 0 darjah Celsius membeku. So, soalan ni dia tak ada pasal tentang perubahan suhu kan. So, kita terus saja guna formula Q sama ml. Okay, Q sama ml. Di mana M adalah 0.3, haba pendam tentu 3.3 dalam 10 kuasa 5. Dapat jawapan 9.9 dalam 10 kuasa 4 joule. Okay, soalan 6. Berapa banyak habakah yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg ais hingga menjadi air pada suhu 80 darjah Celsius? Okay, mata haba tentu air, haba pendam tentu pelakuan. So, soalan ni anda nampak kita perlukan dua-dua mata haba tentu dan haba pendam tentu. Ais, suhu dia adalah 0 darjah Celsius. Okay, biasanya kalau dia sebut ais 0 darjah Celsius. Kecuali dia akan sebut suhu yang lain. Contoh negatif 4 darjah Celsius ais. That means suhu dia lain. So, ais ini mula-mula 0 darjah Celsius. Okay, 0 darjah Celsius. So, ais pada 0 darjah Celsius. Okay, anda boleh cuba lukis. Ais 0 darjah Celsius, dia akan menjadi air dulu kan. Okay, jadi air 0 darjah Celsius. Okay, so itulah step pertama. Kemudian bila dah menjadi air, dia akan menjadi air. Okay, dengan suhu 80. So ada dua step yang kita kena check. First, ais menjadi air 0 darjah Celsius. Apa yang ubah adalah perubahan keadaan zirim. Second, bila air 0 darjah Celsius hingga air 80 darjah Celsius, perubahan suhu. So, kita kena gunakan dua formula. Pertama, kalau dekat ais pada air, formula adalah Q sama dengan ml. Q sama dengan ml. Berlaku perubahan zirim. Kalau air menjadi air, zirim yang sama tetapi suhu yang berbeza, kita guna Q sama dengan MC theta. MC theta. So, working anda boleh buat Q sama dengan ml tambah MC theta. MC theta. Di mana M ini adalah 2 kg, darab L adalah
M adalah haba pendam tentu pelakuran ais. 3.34 dalam 10 kuasa 5. Okay, 10 kuasa 5. Okay. Tambah. M adalah 2 lagi. Darab C. Ia adalah 4.2 dalam 10 kuasa 3. Darab. Perbezaan suhu dia adalah daripada 80 tolak kosong. Okay, 80 tolak kosong. So, 80. Okay, 80. So, jawapan adalah 6.68 darab 10 kuasa 5 tambah. So, yang ni adalah 8.4, 6.72 darab 10 kuasa 5 juga kan? Betul kan? 5 kan? Okay. So, jawapan adalah 1.4 darab 10 kuasa 6. So, okay. So, jumlah tenaga haba yang perlu untuk memanaskan 2 kg ais hingga air adalah 1.4 dalam 10 kuasa 6 joule. Okey. Baik. Soalan 7, soalan last sebelum kita pergi rehat. Okey. Berapakah kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 20 gram ais pada 0 darjah Celsius kepada air pada suhu 40 darjah Celsius? Okey. So, ais kepada air. First, dia ubah keadaan zirin. Okey. Kita perlukan Q sama dengan ml. Second, suhu dia pun ubah daripada 0 hingga 40. So, kita perlukan Q sama dengan MC theta. Okay. So, ada dua formula yang kita kena gunakan. Mula-mula, ais kosong, dia akan menjadi air kosong. Seterusnya, air 0 darjah Celsius akan menjadikan air 40 darjah Celsius. Okay. So, same formula, Q sama dengan ml tambah MC theta. Okay. So, M adalah 20 gram sama dengan 0.02 darab L adalah haba pendam tentu pelakuran ais tambah lagi 0.02 darab 4.2 darab 10 kuasa 3. Perbezaan suhu adalah daripada 0 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius 40 darjah Celsius. Okay, mungkin saya perlu buktikan. Okay, so jawapan adalah 6.68 darab 10 kuasa 3. Yang ini adalah 10 kuasa 3. So, jawapan adalah 10 kuasa 4. Betul tak? Sorry, salah. Ini 40 kan? 8.4, 1.68. Okay. So, you should get 8.36 dalam 10 kuasa 3. Bukan, 4.2 dalam 4 dalam
sorry, you should get 3.36 1.04. Okay, kalau saya buat salah, tolong bagi tahu ah. Cikgu, jawapan mesti dalam bentuk piawai ke? Tak semesti. Tetapi anda dah belajar kan kenapa kita nak guna bentuk piawai? Sebab kalau bentuk piawai, kita dapat elakkan kesilapan. Kan? Kalau dia banyak kosong kan, kosong, 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 kosong. Mungkin kita tersilap tulis lebih 1 kosong atau terkurang 1 kosong kan. Okay. So my answer is 1340000. Okay, which question? Siling, which one are you referring to? Oh ya, atas ni. 1 point. This one is it? Soalan 6. Oh, okay. Yeah, correct. Okay, I'm doing wrong because I'm using my mind to calculate. Okay, betul 1.34. Okay, thank you. Yes, I got the same answer as yours too. Okay, all right, thank you. That's a very good discussion among you. Okay, so ini adalah contoh-contoh soalan berkaitan dengan haba benda tertentu. Okay. Kalau anda nak cuba lagi soalan-soalan yang lebih kurang sama, saya dah upload satu lagi latihan. Okay, 4.3, itulah latihan tambahan, anda boleh cuba. Dan kalau anda tak nak cuba, anda nak cuba yang lebih menarik, boleh cuba Quizizz. Okay. Esok kita akan, esok punya kelas dia akan lebih senang sikit lah. Kita buat ulang kaji untuk 4.2 dan 4.3. Okay, saya akan setkan satu soalan Quizizz. Okay, Quizizz ya. So let me show you. Google Classroom. Okay, dah siap latihan? Dah, saya stop sharing ah. Okay, stop sharing. So now I'm sharing this. Okay, I'm sharing this. Okay, sharing this thing ah. Okay, so quiz ini. Okay, can you see this? Okay, so di sini ada assignment ah. Okay, so quiz 4.2 muatan haba tertentu. So Syafia Hana baru hantar. Okay, biasanya untuk Quizizz ini dia akan automatic berikan markah. So sebenarnya anda terus klik saja link dan buat. Tak payah attach apa-apa, turning tak payah. Okay, sebab Google Classroom dia link kepada Quizizz. So ada pelajar dia terus berjaya. Okay, berjaya dapat buat dan dapat markah. Okay, sebab Quizizz dia memang link dengan Google Classroom. So tak payah lagi anda selepas buat tekan turning, tak payah. Okay. So quiz ini 5 orang dah buat, yang lain boleh cuba buat lah. Okay, cuba buat. Ini kelas fizik 3 tahun 4. Okay, kalau untuk JPN, okay. So yang lain boleh cuba buat lah. Okay, boleh cuba buat. So you see this one, Tan Keyang dia terus buat dan dia terus bagikan markah. Okay, saya belum lagi komen, berikan feedback, tapi dia terus marking. Okay. Dan esok kita akan mainkan satu quiz. So prepare with your calculator. Okay, with your calculator.
kita akan mainkan quiz ini. Okay, haba benam tentu, saya dah buat soalan. Kita akan main secara live. Okay, so bila kita main sama-sama, ada om dia. Kita akan nampak siapa lebih cepat, siapa lebih lambat. Okay, so this is also a good test for you to check whether you understand or not. Okay, so esok kita akan buat 2 quiz sebagai game lah. Dan hari Ahad kita akan tengok bab 4.4 iaitu hukum gas. Okay, itu sahaja daripada hari ini. Dan kalau siapa yang belum buat quiz 4.2 boleh buat lagi. Okay, saya nampak ada pelajar yang dapat full marks. Okay, contoh Zhen Hong. Okay, tanya kepada anda. Okay, full marks. Selfen pun dapat lebih kurang sikit lagi. So the rest, okay, please try the quiz. Right? Any question before we end our class today? Ada soalan? Okey tak kelas ini, kelas melalui Google. Mungkin ada kekurangan sebab saya tak dapat lukis, tak dapat tulis apa-apa dengan pen. Okay, tapi saya cuba type. Okay, so kalau tak ada, see you tomorrow. Our class is at what time? 9:30, right? Okay, our class is at 9:30. Later I will update again. And normally I think we will use the same code. Okay, 942-897-695. Okay, we use the same code. Itu sahaja. Kita jumpa pada hari esok. Okay, have a good Wednesday. Alright, goodbye. Don't forget to sign your attendance.